penetapan harga siling ayam baru dibentang ke Kabinet esok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Jawatan Kuasa Sekuriti Makanan di peringkat negeri dan daerah ditubuh bagi memastikan pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penubuhan yang dipersetujui kerajaan negeri itu akan menjadi sinergi bersama kerajaan persekutuan. 7 inisiatif turut dipersetujui kerajaan negeri, antaranya meningkatkan keluasan tanah sesuai untuk aktiviti pertanian dan mengekalkan pengezonan kawasan jelapang padi. Taman Kekal Pengeluaran Makanan akan diwarta selain mengekalkan pewartaan zon industri aquakultur. Selain itu, proses kelulusan kebenaran merancang pembangunan sistem reban ayam dan agromakanan akan dipermudah. Jawatan Kuasa Pembangunan Tanah Pertanian peringkat daerah turut ditubuh bagi memudah cara pembangunan tanah pertanian milik persendirian. Juga bakal ditetapkan kadar caj abstraksi lebih rendah bagi sumber air tawar dan masin bagi sektor agromakanan. Dalam perkara itu, Kerajaan Persekutuan akan mempertimbang cadangan pengurangan atau pengecualian cukai industri agromakanan. Perinciannya akan dikongsi Kementerian Kewangan dalam masa terdekat. Mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal menangani isu sekuriti bekalan makanan negara mempertimbang cadangan penetapan harga siling ayam yang baru serta kadar subsidi kepada penternak. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menyatakan cadangan itu akan dibentang ke mesyuarat Kabinet esok sebelum diumumkan. Menerusi makluman di Facebook, Datuk Seri Dr. Ronald menyatakan harga kawalan baharu itu mengambil kira kepentingan penternak, pemborong dan peruncit. Ketetapan itu bagi memastikan harga yang munasabah bagi semua pihak. Bantuan tunai tambahan Bantuan Keluarga Malaysia BKM juga telah diambil kira. Mesyuarat berkenaan juga mengambil maklum mengenai status masa bekalan makanan negara dan status harga barangan terpilih serta pelaksanaan intervensi pengukuhan sekuriti makanan negara. Bekalan ayam diunjur kekal stabil dan mencukupi pada minggu ke-4 Jun selain bekalan komoditi lain bagi menampung permintaan bulan semasa. Loji pengeluaran benih asas padi IS21 bakal dibangunkan September ini. Ia membebaskan kos RM2 juta menggunakan dana daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia Dr. Abdul Rahim Harun berkata penggunaan benih padi IS21 yang dilancar November tahun lalu makin meluas sehingga kini kira-kira 40,000 petani telah menggunakan benih tersebut kerana manfaatnya dalam meningkatkan produktiviti padi dan beras. Untuk itu, pihaknya bercadang menambah pengeluaran variati padi yang ketika ini berjumlah 4,800 tan metrik semusim. Yang 70,000 hektar yang ditanam oleh lebih 40,000 petani lah di Malaysia ni. Bukan setakat di Sekincang tapi seluruh lah ada tempat-tempat dan kita tak boleh bagi sebab kapasiti untuk keluarkan benda itu tak banyak, jadi setakat itu sajalah untuk masa ni. Kita akan cuba tingkatkan kita punya pengeluaran benih untuk dirasai oleh petani seluruh Malaysia lah. Inisiatif-inisiatif baharu untuk terus memperbaiki perkhidmatan jalur lebar negara akan diumum dalam masa terdekat. Demikian menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menerusi catatan di Twitter dan Facebook rasmi beliau. Tan Sri Anwar berkongsi mengenai lawatan beliau ke Pejabat Digital Nasional Berhad DNB hari ini untuk mendapatkan taklimat status terkini pelaksanaan projek 5G negara. Dalam lawatan itu, beliau melihat dengan dekat mengenai status terkini
pelaksanaan rangkaian 5G negara oleh DNB bagi memastikan semuanya mengikut jadual. DNB ialah syarikat tujuan khas Malaysia yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. DNB ditubuhkan pada awal Mac 2021 antaranya untuk memacu pembangunan infrastruktur 5G di Malaysia. 5 beranak termasuk bayi maut apabila kereta dinaiki bertembung dengan trailer. Kejadian berlaku di Pekan Pahang petang tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang Zulfadli Zakaria berkata pihaknya menerima laporan mengenai insiden di Jalan Gambang Muazzam Shah itu pukul 3.17 petang. Semua pemandu dan penumpang kereta disahkan maut di lokasi kejadian. Manakala pemandu dan penumpang lori selamat, berdasarkan dokumen pengenalan diri ditemui, semua mangsa berasal dari Simpang 4 Semanggol, Perak. Mangsa maut diserahkan kepada polis. Mangsa tercedera dihantar ke hospital untuk rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Hujan lebat berserta angin kencang di Bandar Kuching sekitar pukul 3 petang tadi menyaksikan 2 buah kereta dihempak pokok besar yang tumbang di Jalan Tun Ahmad Zaidi. Jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang bagaimanapun memaklumkan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketika kejadian, kedua-dua pemandu tidak berada di dalam kereta. Kerja-kerja menebang dan mengalihkan pokok yang tumbang dijalankan oleh pasukan bomba, APM dan Majlis Daerah Padawan. Sementara itu, Jalan Bau, seorang lelaki meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan kendiri pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memberitahu mangsa dikenal pasti sebagai Lai Lui Ming, 53 tahun. Pihak JBPM menerima panggilan kira-kira pukul 11.20 pagi dan bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, anggota bomba dimaklumkan bahawa mangsa telah dibawa keluar daripada kenderaan dengan bantuan orang awam. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan perubatan. Perbicaraan kes rasuah Lim Guan Eng, bekas pengarah syarikat konsortium Zenith Construction Sdn Bhd Ibrahim Sahari memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur bahawa dirinya tidak mengetahui jumlah wang yang didakwa diberikan kepada Lim Guan Eng berhubung projek pembinaan terowong dasar laut dan jalan utama di Pulau Pinang. Malah beliau juga tidak tahu tujuan dan cara wang itu diberikan kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Pada prosiding hari ini, saksi pendakwaan ke-29 itu di soal Peguam Gobind Singh Dio yang mewakili Guan Eng turut berkata rakan sejawatnya Datuk Zarul Ahmad telah membuat pengakuan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan kepadanya mengenai pembayaran kepada Guan Eng selepas dibebaskan dari tahanan SPRM. Bagaimanapun, Ibrahim menyatakan Datuk Zarul tidak memberitahu mengenai cara dan jumlah pembayaran itu. Dalam prosiding sebelum ini, Datuk Zarul memberitahu Mahkamah bahawa Lim minta suapan sebanyak 10% daripada keuntungan projek itu. Ibrahim turut mengakui bahawa beliau menyediakan invoice, voucher dan akaun syarikat palsu seperti yang diarahkan Datuk Zarul. Perbicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi bersambung 25 Julai ini. Dalam pada itu, siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dana bantuan pakej rangsangan ekonomi yang didakwa mempunyai kaitan dengan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Kedah di peringkat akhir. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Syahrom Nizam Abdul Manak berkata pihaknya sedang melengkapkan siasatan sebelum diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Kita telah jalankan siasatan dan di peringkat akhir selepas kita compile file tu kita akan kemukakan kepada TPR lah untuk keputusan sama ada tindakan apa yang sesuai lah kan. Betul, dah dipanggil bagi keterangan tak? Belum lagi. Belum ya. Yang kita yang di apa
bukan kita kata suspek lah, semua apa yang ditomah tu kan, kita akan panggil lah pada belum tentu masa dia lagi. Tapi dalam masa yang terdekat kita akan panggil dia dan ambil statement. Tapi selain pada kita ada banyak apa tindakan yang boleh kita cadangkan pada TPR lah. Kalau positif kita akan dakwa, kalau tak ada apa-apa mungkin dari segi peraturan, kita mungkin cadangkan untuk kemaskinikan peraturan yang ada. Bila menjelaskan tarikh esko berkenaan dipanggil untuk beri keterangan belum ditentukan. Bagaimanapun ia akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Sebelum ini SPRM Kedah mengesahkan sedang melakukan siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dana bantuan pakej rangsangan ekonomi yang dikaitkan dengan seorang esko Kedah. Polis Johor menerusi Opkhas Penjaja Jalanan telah mengeluarkan 6 saman terhadap 2 penjaja warga asing dan 4 penjaja tempatan disyaki menjaja buah jeruk di lampu isyarat sekitar kawasan pentadbiran Ibu Pejabat Polis Johor Bahru Utara 2 hingga 5 petang semalam. Ketua Polis Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Rupiah Abdul Wahid berkata, perbuatan tidak bertanggungjawab tersebut memberi risiko pencemaran makanan selain membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Operasi dijalankan bahagian siasatan dan penguatkuasa trafik IP di Johor Bahru Utara melibatkan kekuatan 5 anggota polis trafik. Hasil pemeriksaan mendapati buah jeruk tersebut disimpan dan disorok bampiran tepi jalan bagi mengelakkan diambil tindakan bagi pihak berkuasa. Tindakan diambil mengikut kaedah-kaedah lalu lintas LN 166-59010A-1. Pembeli juga boleh dikenakan saman mengikut kaedah lalu lintas LN 166-59010A-2. Sebanyak 16 syarikat dan 6 kilang berjaya menjimatkan penggunaan tenaga 26.2 juta ringgit setahun sejak 2018 menerusi program kecekapan tenaga Malaysia dan projek aplikasi solar thermal Maista di bawah inisiatif Pertubuhan Pembangunan Perindustrian PBB UNIDO. Maista yang dikelolakan UNIDO bermatlamat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG dalam industri dengan menyokong dan menambah baik kecekapan tenaga. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Dato' Seri Dr. Adham Baba berkata 16 fasiliti yang melaksanakan langkah kecekapan tenaga dan 6 kilang yang memasang sistem termal solar itu turut berjaya mengurangkan jumlah pelepasan GHG sepanjang hayat sebanyak 995,554 tan. The Ministry of Science, Technology and Innovation, MOSTI, view the GHG emission seriously as a national issue and challenges. I'm happy to share that last year we developed a National Science, Technology and Innovation Policy, NSTIP, and this NSTIP 2021-2030 introduced the concept of Science, Technology, Innovation and Economy, STIE. Projek penggunaan termal solar turut melibatkan SIRIM sebagai agensi pelaksana sejajar komitmen kerajaan menjadikan Malaysia negara neutral karbon menjelang 2050. Keinginan dan kesediaan untuk membantu orang lain mendorong 175 sukarelawan dari kalangan jemaah haji Malaysia menyertai program Sahabat Maktab Anjuran Lembaga Tabung Haji TH di Tanah Suci. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata Sahabat Maktab akan membantu petugas TH dan menjadi perantara bagi menyelesaikan sebarang isu dan masalah di kalangan jemaah sepanjang musim haji. Cantikkan lagi untuk melengkapkan lagi ke mutu perkhidmatan kita. Kita rasa elok juga ada sahabat-sahabat di kalangan para jemaah haji yang memahami dari segi aspek ataupun mereka akan melihat dari perspektif jemaah haji. Jadi mereka boleh ke depan untuk membantu tabung haji. Dalam masa yang sama juga, apabila tabung haji memberi maklumat dan penerangan kepada sahabat-sahabat maktab ini, mereka pula menjadi perantara untuk menerangkan kepada para jemaah haji.
Sahabat maktab yang dipilih adalah berdasarkan kriteria tertentu, antaranya muda, bertenaga dan mempunyai kemahiran berkomunikasi selain berlatar belakang bidang perubatan dan agama. Beri sumbangan dari segi tenaga dan membantu jemaah-jemaah haji yang lain bagi menyelesaikan ibadah haji masing-masing. Dia naturally secara semua jadi tergerak hati untuk join. Moga dipermudahkanlah segala urusan oleh Allah dan saya akan bantu sebaik mungkinlah. Ada program daripada sini ke Arafah, ke Mina, Muzdalifah sehingga habis selesai haji lah insya-Allah. Adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai pegawai perubatan jugalah untuk membantu mereka, sebab saya rasa memang tanggungjawab sebagai doktor ke sebagai tetamu Allah untuk saling bantu-membantu. Tiket bagi tren ekspres khas keluarga Malaysia EKKM bagi perjalanan dari KL Sentral ke Tumpat 8 Julai depan sempena sambutan Hari Raya Ailadin telah habis dijual. Menurut pengurus perkhidmatan Jabatan Antara Bandar Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB, Siti Harina Ayu Ali Akbar, perkhidmatan berkenaan sekali lagi diteruskan susulan sambutan luar biasa pada Hari Raya Aidilfitri lalu. Sebanyak 1,032 tiket pergi dan balik ditawarkan untuk tren khas tersebut dengan perkhidmatan coach katil, coach tempat duduk, premier dan superior. Perjalanan tiket-tiket ni daripada 8 Julai telah habis pun dijual. Namun tren yang daripada Tumpat ke Kuala Lumpur pada 12 Julai masih banyak lagi. Jadi rancang perjalanan balik anda ke bandaraya dengan melayari kita punya tiket online ataupun boleh ke kaunter untuk mendapatkan tiket-tiket anda. Tren juga dilengkapi coach buffet yang menawarkan ruang makan serta coach chillax yang menyediakan ruang untuk aktiviti solat dan santai bersama keluarga. Tiket EKKM mula dijual 15 Jun lalu bagi perjalanan 8 Julai dan 12 Julai depan dengan menawarkan harga tiket bermula RM55 sehingga RM83. Kod Pelindungan Pengguna Penerbangan Malaysia MACPC sedang ditambah baik Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM. Ia meliputi peningkatan pelindungan pengguna dalam situasi yang belum pernah berlaku. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, penyelesaian baharu dan inovatif dirangka selari kepesatan pendigitalan. Penambahbaikan MACPC antara lain memperkenalkan peruntukan baharu untuk kawal selia pas perjalanan serta peruntukan bagi penstrukturan semula atau pembubaran syarikat penerbangan dan kesannya terhadap penumpangnya. We need to hear more exchanges between government authorities and regulators in ensuring a greater balance between the protection of consumers and industrial competitiveness and how best to achieve this considering different economic, commercial and social factors. On the part of industrial players and policymakers, it is important that constant revisions and updates are made to legislation and other specific regulations governing consumer rights while maintaining competitiveness within the industry. Beliau berucap secara maya sempena perasmian webinar penerbangan antarabangsa pertama di ibu negara. Dana terbaru PNB Investment Berhad PNB Investment, PNB Syariah Greater China Equity Fund, PSGCF yang mensasarkan bursa wilayah China bakal memberi peluang kepada pelabur memperoleh keuntungan dalam jangka masa sederhana dan panjang. Wilayah China merupakan pasaran sangat besar dan berpotensi untuk meningkat pesat ekoran pembukaan semula aktiviti ekonominya. Dana PSGCF dilancarkan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid hari ini. Dana pelaburan syariah itu sesuai untuk pelabur yang mempunyai tahap risiko sederhana hingga tinggi serta mencari pelaburan yang mampu memberi pulangan stabil dalam tempoh 3 tahun atau lebih.
semenjak dia menjadi PMB dan mutakhir ni saya nampak bahawa mereka juga agresif untuk nak masuk dalam pasaran dengan produk-produk yang baik, dan mereka pun mencari organizer yang boleh membantu mereka. Macam hari ini mereka sign dengan UOB lah. Dana tersebut ditawarkan pada harga 50 sen seunit dengan pelaburan minimum RM1,000 untuk pelabur runcit dan RM10,000 untuk pelabur institusi bila ditemui selepas sambutan ulang tahun pelaburan Mara Berhad ke-55 dan Majlis Pelancaran Dana Unit Amanah PNB Investment Berhad di Ibu Negara. Cadangan pindaan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 1989 perlu dilihat secara menyeluruh dengan matlamat memartabat bahasa kebangsaan. Ketua Pengarah DBP, Dato' Abang Salihuddin Abang Syukran menegaskan, tumpuan tidak boleh terarah kepada ketetapan hukuman semata-mata. Jelas beliau, draft pindaan itu turut meliputi bidang pentauliahan, penarafan, pelesenan, penguatkuasaan, perbadanan dan pengantarbangsaan. Isunya bagi saya, kita tak perlu risaulah, sebab dari segi pindaan akta ni tidak ada yang nak menganiaya orang. Itu yang penting itu. Kita mestilah berasaskan kepada peraturan dan undang-undang yang ada. Jadi jangan risau tentang itu. Jadi bila orang berfikir tentang ada denda, maksudnya dalam kepalanya dia nak lakukan kesalahan itu. Pindaan Akta DBP 1959 antara lain mencadangkan denda tidak kurang RM50,000 atau penjara kepada individu yang tidak menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM berpeluang menyertai program Tahun Asas Antarabangsa IFY pada kos lebih rendah di Malaysia berbanding di United Kingdom menerusi Pusat Pembelajaran Edu City Iskandar Johor. Program hasil kerjasama Northern Consortium United Kingdom NCUK juga menawarkan tempoh sesi program singkat iaitu 9 bulan sebelum memasuki universiti berbanding tempoh lazim 1 tahun. Pengarah Urusan Edu City Iskandar Malaysia Wan Ahmad Saifuddin Wan Ahmad Razi berkata peserta program juga terkecuali daripada menjalani beberapa ujian bahasa Inggeris sebelum menyambung pengajian sarjana muda. Ini kerana program mengguna pakai modul bersepadu bahasa Inggeris bagi tujuan akademik EAP. Ia turut dapat mengecualikan pelajar daripada menetapkan semula sistem ujian bahasa Inggeris antarabangsa IELTS di universiti pilihan mereka. Pelajar yang berjaya melepasi program IFY akan mendapat lebih 4,000 peluang melanjutkan pengajian dalam sarjana muda serta dijamin penempatan di rakan universiti NCUK di United Kingdom, Australia, New Zealand dan Kanada. Program Jelajah Kami Prihatin RTM menyantuni 11 pesara Jabatan Penyiaran Negeri Kedah. Pengarah Penyiaran Negeri Kedah, Syarimah Abu Bakar berkata, pelancaran Jelajah Kami Prihatin RTM merupakan kesinambungan Jelajah Ramadan menyantuni golongan memerlukan. So kami RTM Kedah sangat berbesar hati dan kerana kita dapat menjalankan program yang dekat dengan masyarakat dan kami mengharapkan RTM Kedah iaitu Radio Malaysia Kedah FM terus didengari dan diminati oleh rakyat Kedah khususnya. Bertemakan Jasa Muda Kenang, pelancaran jelajah disempurnakan Esko Penerangan, Komunikasi dan Multimedia, Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwal Pengguna Negeri, Dato' Romani Wan Salin. Selain panjang jelajah juga, saya ucap tahniah pada RTM dan sentiasa memberi sumbangan kepada yang memerlukan dan juga pada kaki tangan, tanda ingatan dan tanda pengorbanan yang lalu. Saya dengar tadi interview sampai 35 tahun sampai 40 tahun berkhidmat dengan RTM. Pada hari ini diraikan jelajah prihatin. Saya ucap tahniah pada RTM sentiasa bersamamu, sentiasa dekat di hati itu, insyaAllah.
Jelajah kami prihatin bermula Ahad lalu turut menyampaikan sumbangan barangan keperluan dan peralatan elektrik kepada pesara-pesara berkenaan. Jelajah kali ini mendapat kerjasama rakan strategik antaranya Econsave dan Olive House. Kita beralih ke berita sukan. Perdana Menteri mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong. Ia susulan kejayaan atlet kelahiran Sarawak itu memenangi pingat gangsa bagi acara 10 meter platform wanita di Kejohanan Dunia 2022 di Budapest, Hungary hari ini. Datuk Seri Ismail Sabri menerusi catatan di Facebook berharap kejayaan yang diraih Datuk Pandalela akan menjadi pendorong buatnya menjelang aksi seterusnya. Dalam acara 10 meter platform wanita, beliau berjaya mencatat 338.85 mata untuk meraih kedudukan podium. Pingat emas dan perak didominasi penerjun Cina Chen Yuxi dan Chuan Hongchang. Datuk Pandalela akan kembali ke kolam terjun Khamis ini untuk acara 10 meter platform sirama wanita bersama gandingannya Nur Dabitah Sabri. Lembaga Pengarah Majlis Olimpik Malaysia MOM akan bermesyuarat segera bagi meneliti semula sasaran emas di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia Datuk Syahrul Zaman Yahya berkata mesyuarat berkenaan akan dipengerusikan sendiri Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Kita setkan pada 15 Julai, tapi saya rasa oleh kerana perkembangan terkini mungkin akan dipercepatkan. Sebab 15 Julai ni kita setkan sebab ianya seminggu sebelum kontingen bertolak. Jadi kita rasa masa yang sesuai lah. Tapi dengan perkembangan yang terbaru ni, saya rasa mungkin ianya akan dibuat lebih awal. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Convocation Institut Latihan Perindustrian ILP Ipoh di Meru Raya. Pada masa sama, beliau juga tidak menolak kemungkinan akan ada beberapa perubahan sasaran pingat emas susulan kehilangan beberapa prospek. Untuk kita bincangkan semula dari segi target kita, kerana kita perlu berpijak di bumi yang nyata dengan kehilangan beberapa prospek medal. Tetapi kita sebenarnya menaruh harapan kepada semua yang berjaya untuk melayakkan diri ke Birmingham. Mesyuarat berkenaan juga akan membincangkan pengganti pembawa jalur gemilang selepas pemain skuash negara S. Sivasangari terbabit kemalangan. Penerjun negara Nur Dabitah Sabri antara nama-nama yang disebut sebagai pengganti. Pada edisi 2018 di Gold Coast, Malaysia menamatkan sangan di kedudukan ke-12 selepas meraih 7 emas, 5 perak dan 12 gangsa. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan Assalamualaikum.